Teori evolusi bermaksud proses evolusi terjadi melalui pemilihan semula jadi, iaitu mana-mana hidupan yang paling tersesuai dengan persekitarannya selalunya lebih mampu bermandiri dalam perjuangan kewujudan. Hidupan mana yang dapat bertahan akan melahirkan generasi seterusnya dengan mewariskan gen-gennya sekali, kecuali bagi gen-gen kehidupan yang tidak membiak. Inilah mekanisme asas yang mengubah bilangan kehidupan serta menyebabkan evolusi. Charles Robert Darwin yang dilahirkan pada 12 Februari 1809 hingga 19 April 1882 merupakan seorang naturalis British dan juga pelopor yang memulakan teori evolusi berdasarkan pemilihan semula jadi. Cerapan-cerapan biologi selama 5 tahun iaitu 27 Disember 1831 hingga 2 Oktober 1836 di atas kapal HMS Beagle menyebabkan penyelidikannya transmutasi spesies dan mengembangkan teori pemilihan semula jadi pada tahun 1838. Bukunya bertajuk Mengenai Asal Spesies Melalui Pemilihan Semula Jadi yang diterbitkan pada tahun 1859, mengasaskan evolusi melalui keturunan yang sama sebagai pempelbagaian di alam semula jadi yang paling berpengaruh. Charles Robert Darwin yang dilahirkan pada 12 Februari 1809 hingga 19 April 1882 merupakan seorang naturalis British dan juga pelopor yang memulakan teori evolusi berdasarkan pemilihan semula jadi. Cerapan-cerapan biologi selama 5 tahun iaitu 27 Disember 1831 hingga 2 Oktober 1836 di atas kapal HMS Beagle menyebabkan penyelidikannya transmutasi spesies dan mengembangkan teori pemilihan semula jadi pada tahun 1838. Bukunya bertajuk Mengenai Asal Spesies Melalui Pemilihan Semula Jadi yang diterbitkan pada tahun 1859, mengasaskan evolusi melalui keturunan yang sama sebagai pempelbagaian di alam semula jadi yang paling berpengaruh. Okey, apa pandangan teori evolusi tentang manusia ni? Dia menyatakan bahawa manusia berkembang daripada nenek moyang, iaitu bersama dengan makhluk hidup melalui proses evolusi semula jadi. Ini juga diperkenalkan daripada Charles Darwin pada tahun 1859. Dia melibatkan perubahan fizikal, pemilihan semula jadi dan kemajuan budaya. Tapi ia tidak bermaksud manusia ni berasal daripada monyet moden. Dia menunjukkan bahawa kaitan dengan kekerabatan di antara semua makhluk hidup dan perubahan sepanjang masa yang membentuk kepelbagaian hayat. Selain itu juga teori evolusi ini diterima secara meluas dalam saintis. Tapi ada perbeza pandangan di kalangan individu bergantung pada agama dan budaya masing-masing. Jawapannya adalah tidak. Sebab apa? Sebab teori evolusi tidak menyatakan pun yang manusia ini berasalnya secara langsung dari beruk. Tapi teori evolusi hanya mengatakan bahawa manusia dan beruk berkongsi nenek moyang yang bersama dalam rantai evolusi. Tetapi proses ini melibatkan perubahan yang berlaku sepanjang jutaan tahun dan tidak bersifat langsung. Jadi, manusia dan beruk tidak berasal secara langsung antara satu sama lain, tetapi mempunyai nenek moyang bersama dalam teori evolusi. Ya, benar dakwaan itu adalah dakwaan Darwin, di mana ia telah pun diterangkan dalam teori evolusi oleh Charles Darwin.
Teori evolusi Darwin menyatakan bahawa spesies berkembang melalui proses seleksi semula jadi, di mana individu dengan ciri-ciri yang memberi kelebihan untuk bertahan hidup dan berproduksi cenderung lebih banyak berbanding ciri-ciri tersebut kepada keturunan. Ia bukan hanya berkaitan dengan manusia, tetapi dengan semua bentuk kehidupan. Tidak ada perbezaan yang besar antara keduanya. Namun, seiring dengan masa, pemahaman tentang evolusi telah berkembang dengan penemuan-penemuan baru dalam genetika, paleontologi dan saintis yang lain. Itu apa pandangan agama berhubung kejadian manusia? Yang pertama, agama berpandangan mempercayai kepada konsep tauhid rububiyah, yang mana ianya beriktikad serta mempercayai bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta alam. Terdapat dalil Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 9. Saya bacakan maksudnya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Ayat ini jelas membuktikan kejadian manusia dan kejadian alam adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja dan bukan dicipta oleh manusia. Pandangan agama yang seterusnya adalah Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat dengan penjelasan penciptaan manusia, mulai daripada tanah, air dan sperma. Rangkaian evolusi dalam Al-Quran menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta manusia dan makhluk hidup, yang mana dalam surah Al-Hajj ayat 5 telah memperjelaskan sendiri. Saya bacakan maksudnya, iaitu, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitis mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan beransur-ansur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi ini. Dan hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Adakah teori evolusi bercanggah dengan agama ataupun tidak? Teori evolusi bercanggah dengan agama. Kerana apa? Kerana Islam menolak teori Darwinisme ini atas beberapa perkara. Antaranya, menurut pandangan Islam, teori Darwin ini jelas tidak benar kerana kejadian manusia dijelaskan oleh Al-Quran bahawa nenek moyang manusia bukan kera tapi manusia yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Jelas diperjelaskan dalam surah Al-Imran ayat 59. Maksudnya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Seterusnya, hadis juga menolak teori Darwinisme. Terdapat juga hadis yang menolak teori Darwinisme ini. Oleh kerana manusia dijadikan mengikut proses-prosesnya. Antaranya hadisnya ialah ketika nutfah telah berusia 40 hari, Allah mengutus malaikat yang membentuknya, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang. Lalu bertanya,
Tuhanku, apakah dia laki-laki atau perempuan? Hadis riwayat Muslim. Jelas kita lihat bahawa teori Darwinisme ini berterang-terangan bercanggah dengan agama mengikut Al-Quran dan juga hadis. Sekian daripada saya. Ini tiada proses mutasi. Sebagai contoh, seorang pakar sains iaitu yang bernama Dr. Lee Spector telah mengkaji proses mutasi bertahun-tahun lamanya. Beliau menegaskan bahawa proses mutasi ini mengurangkan dan bukan meningkatkan maklumat genetik. Dalam bahasa yang mudah, ianya bermaksud mutasi menyebabkan kecacatan dan bukannya kemantapan seseorang.